Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk GTA sedia sertai PN. Berita penuh. Gerakan Tanah Air GTA bersedia untuk menyertai Perikatan Nasional PN untuk membentuk gabungan Melayu terbesar di negara ini. GTA terdiri daripada Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia Putra, The PAN Malaysian Islamic Front Berjasa dan Parti Perikatan India Muslim Kebangsaan Iman. Utusan Malaysia yang memetik sumber GTA berkata Putra juga akan menjalani pertukaran nama kepada GTA pada Perhimpunan Agung Tahunan parti itu bulan depan dan melantik Dr. Mahathir Mohamad sebagai Presiden. Baru-baru ini, Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mengadakan pertemuan tertutup bersama Dr. Mahathir selepas Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi MD Nor turut berjumpa bekas Perdana Menteri itu. Perbincangan mereka adalah ke arah perpaduan antara GTA dan PN sebagai satu permulaan kebangkitan Melayu berkuasa pada pilihan raya umum ke-16, kata sumber itu seperti dilapor. Menurut sumber itu lagi, GTA tidak akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN akan datang, tetapi akan menyokong PN di 6 negeri yang terlibat. Sumber itu menyatakan harapan bahawa PN akan mendapat sokongan Melayu dalam PRN kerana sentimen politik semasa adalah antara senario Melayu PN atau UMNO DAP. Senario ini, kata sumber itu, adalah liability kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim walaupun pengurus PN Muhyiddin Yassin kini berdepan pertuduhan rasuah. Kalau ikut data Melayu bergabung ke arah PN, kerana Melayu dalam UMNO sendiri pun tidak akan undi UMNO lagi dan di Selangor akan jatuh ke tangan PN kecuali di bandar-bandar Cina statusnya 50-50. GTA akan menyokong PN kerana matlamat kita untuk menghadapi PRU16 kerana PRN ini tidak membantu kita mengubah apa-apa dasar. PRU16 bakal menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara pakatan parti politik terbesar sekaligus mengulangi peristiwa bagaimana Melayu memberontak melawan Malayan Union, katanya. Bulan lalu, Mahathir menyertai Putra sebagai penasihat selepas meninggalkan Pejuang yang ditubuhkannya pada 2020. Mahathir mendakwa dia keluar dari Pejuang kerana parti itu tersasar daripada perjuangan asalnya dengan meninggalkan GTA pada 14 Januari lepas. Awal bulan ini dilaporkan Pejuang telah memohon untuk menyertai PN sebagai parti komponen. Presidennya Mukris Mahathir berkata penyertaan Pejuang sebagai komponen PN akan memastikan tiada perpecahan dalam undi Melayu pada pilihan raya akan datang. Pada PRU15, semua calon di bawah parti komponen GTA termasuk Pejuang kehilangan wang deposit. Sekian berita. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera, salam perpaduan. Berita seterusnya dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Muhyiddin perlu kemuka bukti atau disaman. Berita penuh. Pengurus SIDAP Lim Guang Eng menolak hujah Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang mempersalahkannya terhadap kehilangan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari semasa pentadbiran Pakatan Harapan kali pertama. Ini susulan selepas Muhyiddin mendakwa memandangkan lembaga hasil dalam negeri LHDN berada di bawah bidang kuasa Kementerian Keuangan perkara berkaitan pengecualian cukai mesti melalui Lim semasa dia memegang jawatan Menteri Keuangan. Dalam satu kenyataan hari ini, Lim menggelar kenyataan Muhyiddin itu sebagai logik songsang. Jika tiada arahan khusus, bagaimana seseorang menteri boleh bertanggungjawab ke atas setiap tindakan yang diambil oleh pelbagai agensi dan GLC di bawah bidang kuasanya? Kalau begitu, sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin harus bertanggungjawab atas setiap amalan rasuah yang dilakukan oleh pegawai kerajaan di negara ini. Apakah jenis logik songsang dan kelakuan tidak bertanggungjawab ini? Soal Lim. Pada malam Khamis, selepas dibebaskan daripada tahanan SPRM, Muhyiddin berkata dia akan didakwa atas tuduhan salah guna kuasa kerana memberikan semula pengecualian cukai kepada yayasan yang diketuai oleh hartawan Syed Mokhtar Al-Bukhari. Presiden Bersatu itu mendakwa
Pengecualian cukai itu dibatalkan oleh Lim ketika PH berkuasa pada 2018. Lim menafikan perkara tersebut dan memberi Muhyiddin sehingga Rabu untuk memohon maaf serta menarik balik kenyataannya itu atau berdepan dengan tindakan saman fitnah. Semalam ahli parlimen Pago itu enggan menarik balik kenyataan tersebut dan mencabar Lim supaya menjelaskan peranannya dalam perkara itu. Muhyiddin mendakwa Lim kini takut kerana tindakannya mengganggu yayasan kebajikan pimpinan Melayu terbesar di negara ini. Lim bagaimanapun membalas dengan mengatakan dakwaan itu adalah rekaan dan hasutan. Ini adalah dakwaan yang serius bahawa saya bertindak terhadap sebuah yayasan kebajikan Islam. Ia adalah bersifat menghasut kerana dakwaan berkenaan adalah tidak berasas. Sekiranya tidak disangkal dengan bersungguh-sungguh, kenyataan berbaur hasutan sebegini boleh menyemarakkan sentimen yang menjejaskan muhibah kaum dan mengancam keharmonian agama, kata ahli parlimen Bagan itu.